Hadis-hadis ni kita sudah baca dah baru ni dan sudah terjemah dah juga. Jadi tak perlulah dibaca pula dan diterjemah pula. Cuma kita kena tengok perbincangan dia lah. Dan secara ringkas bolehlah kita sebut iaitu dalam bab ni disebutkan yang pertamanya Al-Quran itu diturunkan mengikut ataupun atas 7 haraf ataupun cara bacaan. Di dalam hadis yang pertamanya iaitu riwayat daripada Abdul Rahman bin Abd Al-Qari, dia kata dia dengar Umar bin Al-Khattab berkata, saya dengar Hisham bin Hakim bin Hizam baca surah Al-Furqan tidak sebagaimana yang saya baca. Dia selalu saya baca lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ajar saya. Hampir-hampir saya bertindak cepat terhadapnya, tetapi saya membiarkannya dahulu, kemudian sehingga dia selesai. Kemudian saya pegang kolar baju dia, biridai, selimutnya, jadi bahagian leher dia tu. Di sini lababtu biridai, mana saya heret dia dengan selimut saya. Dalam setengah nuskhanya dengan selimut dia. Saya heret dia dengan selimut dia. Saya pun bawa dia pergi kepada Rasulullah. Saya kata, wahai Rasulullah, dia ni baca surah Al-Furqan tidak sebagaimana yang kau ajar aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata kepadanya, baca. Bacalah. Dia pun bacalah. Saya dengar dia baca tadi. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, hakadha unzilat, demikianlah ayat ini diturunkan. Kemudian dia kata kepada saya, engkau bacalah. Yang ni pula membacalah pula. Saya pun baca. Dia pun kata, demikianlah ayat ini diturunkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di atas ataupun mengikut 7 cara. Kerana itu kamu bacalah mengikut yang termudah daripadanya. Dalam riwayat yang kedua dan ketiga tidak adalah lafaz itu, tapi menunjukkan menunjukkan perkara yang sama juga, iaitu perbezaan pada bacaan itu. Tapi pada hakikatnya, kata dia dalam riwayat yang kedua tu, pada benda yang sama, tidaklah berbeza pada halal dan haram. Lepas tu dari segi riwayat yang ketiga menunjukkan pilihan yang diberikan kepada Nabi SAW, iaitu Nabi minta cara bacaan itu sehingga sampai kepada 7 bacaan. Mana di sini menunjukkan semuanya boleh memadai, tak apa. Kalau engkau kata sami'an aliman azizan hakimah, selagi engkau tidak sudahi ayat azab dengan rahmat ataupun ayat rahmat dengan azab. Begitulah seterusnya disahkan. Mana kalau baca dengan mana-mana cara daripada 7 itu, maka betul lah. Itu ringkasan hak terjemahan hak mengikut turutan molek tu baru ni kita sudah bagi dah. Inilah kesimpulannya. Kita tengok semula. Oleh kerana perbincangan ni perbincangan yang panjang, dan kita pun tidaklah maksud nak panjang benar. Cumanya perlu diperjelaskan sikitlah berkenaan dengan hadis ini. Adalah lebih baik kalau kita baca saja syarah dia tu. Kalau kita baca saja syarah dia, mana-mana ada kitab Badlul Majhud ni, boleh tengok muka surat 315 tu.
Dia ambil mula-mula sekali daripada Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, kata 7 sab'ati ahruf tu mana 7 aujuh cara, dia kata. Yang ni boleh dibaca dengan mana-mana daripada 7 cara itu. Bukan maksudnya, kata dia, setiap kalimah dan jumlah daripada Al-Quran itu boleh dibaca dengan 7 cara. Setiap perkataan dia tu boleh 7 cara. Bukan gitu. Maksudnya ataupun satu jumlah, satu ayat tu mana boleh dibaca dengan 7. Semuanya tidak gitu. Tetapi maksudnya kalimah ataupun ayat Al-Quran itu mungkin kalau ada perbezaan dia tidak lari daripada 7 bentuk ni. Itu maksudnya. Tidak lari daripada 7 ni. Maknanya paling tinggi dia pergi bacaan itu, bentuk bacaan itu pada satu kalimah boleh sampai kepada 7. Itu maksud dia. Baik, kalau orang kata bagaimana kita dapati setengah-setengah kalimah tu dibaca lebih daripada 7 cara, kalau orang kata gitu, maka jawapannya dia kata yang dimaksudkan di sini ialah hak kebiasaan. Hak kebiasaannya tidak lebih daripada 7. Dia pergi sekat 7. Kalau ada lebih daripada tu, sama ada benda tu tidak sabit cara baca lagu tu. Ataupun boleh jadi kalau lebih lagi itu perbezaan dari segi cara penyampaian, cara baca tu saja. Misalnya dari segi mat, ni baca dengan setara ni panjangnya, ni pendek sikit. Ni baca dengan biasa, ni baca dengan cara imalah. Itu yang berbeza. Kalau ada pun nak lebih lagi. Ada juga ulama mengatakan bukan 7 ni, maksud 7 ni, maksud bilangan 7 tu sekat 7 je. Tak. Bahkan yang dimaksudkan di sini ialah untuk mudah. 7 tu maksudnya mudah dan senang. Sebab dalam bahasa Arab ni bila disebut 7 menunjukkan banyak. Kalau hak bawah daripada 10 tu 7 banyak. Kalau hak puluhan pada 70 dia sebut, itu menunjukkan banyak juga. Gitu maksud. Bukan maksudnya terhad kepada bilangan 7 je, tidak gitu. Tak apalah. Kita pergi kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama di sini cerita Abdurrahman bin Abd Al-Qari ni, riwayat ni, dia kata dia dengar Umar bin Al-Khattab kata. Jadi ambil daripada Sayyidina Umar lah. Apa yang Sayyidina Umar kata? Pernah dia dengar Hisham bin Hakim bin Hizam. Siapa dia ni? Hisham bin Hakim bin Hizam ni, dia ni seorang sahabat, anak kepada sahabat Nabi SAW, iaitu Hakim bin Hizam. Jadi dia dan ayah dia kedua-duanya sahabat. Islam mereka berdua ialah pada hari pembukaan Mekah. Dan Hisham ni ada kelebihan dia, dan dia mati sebelum daripada ayah dia. Keliru orang yang mendakwa bahawa dia mati syahid pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar. Tak, sebelum pada tu lagi. Dia nak ayat tu. Jadi siapa dia? Ayah dia tu Hakim bin Hizam tu. Hakim bin Hizam tu anak saudara kepada Sayyidatina Khadijah, yakni isteri Nabi SAW. Jadi ni anak saudara, ni cucu saudara dia lah. Hisham ni cucu. Sayyidina Umar kata dia duduk baca surah Al-Furqan. Cerita ni bila berlaku ni? Semasa hayat Nabi SAW, semasa hidup Nabi SAW. Tidak sebagaimana hak saya duduk baca. Dalam Bukhari ada juga hadis ni, dan hadis ni terbilang di antara hadis yang mutawatir. Salah satu hadis mutawatir dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Ghaffar pun ada belakang. Dalam Muwatta', dalam Ghaffar pun ada. Dalam Bukhari cuma lafaz dia berbeza, benda tu sama. Saya dengar bacaan dia, itu dalam Bukhari. Rupa-rupanya dia baca mengikut beberapa bentuk ataupun cara bacaan yang Rasulullah SAW tak pernah ajar saya lagu tu. Gitu dalam Bukhari. Maknanya Sayyidina Umar kata, kita balik kepada riwayat ni pula,
hak Rasulullah ajar akunya tidak lagu tu. Hampir-hampir aku nak tekan ke dia, tak tekan dia tu. Tu. Nak bertindak cepat terhadapnya tu, aku nak tekan bui selalu. Nah, apa baca lagu tu. Tapi aku lock dia. Sebab dalam riwayat yang lain dia baca tu dalam semaya. Baca tu dalam semaya. Lock dia. Siapa dia selesai semaya. Siapa dia selesai semaya, lepas pada tu aku pun pergi menyentak. Ni labba ni mana? Sentak ni bahagian ni. Pegang sini, tarik gitu. Dalam riwayat kita ni, dia kata aku sentak dia dengan selimut aku. Aku ambil kain selimut dia, itu ditekuk dia ni, di leher dia ni, heret gitu. Gitu. Dalam satu nuskhah, maknanya selimut dia sendiri, selimut Hisham, dia tarik. Aku sentak dia dengan selimutnya atau selimutku. Sebab apa? Sebab dia ingat salah lah. Lepas tu heret kalau pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Bukhari, aku heret dia, aku duduk depan, heret dia. Bawa pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai seperti tadilah, dalam riwayat Bukharinya, beberapa banyak tempat dia baca tidak serupa kau ajar kepada aku. Sayyidina Umar kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zarqani berkata, tetapi tidak ada dalam mana-mana riwayat pun menyebutkan ayat mana ataupun perkataan mana hak dia dengar beza daripada hak Nabi ajar dia. Mana? Tak ada sebut dalam mana-mana riwayat pun tak ada sebut. Cuma secara umum gitu dalam surah Furqan gitu je. Ayat mana tak ada sebut. Hak jadi perselisihan di antara Umar dan Hisham itu. Tapi perselisihan yang seumpama ini, perbezaan yang seumpama ini bukan hanya berlaku di antara Sayyidina Umar dengan Hisham ni saja. Bahkan banyak lagi kalau kita dapati perbezaan bacaan di antara sahabat-sahabat yang lain. Itu ada. Itu ada. Sini hak ni ada beza tu. Adalah. Tapi hak berkenaan dengan kes ni tidak diketahui butir mana yang jadi berselisih pendapat di antara mereka berdua tu. Lepas tu Nabi SAW pun suruh baca seperti tadi lah. Lepas tu dia ambil pula. Dia kata Hafiz Ibn Hajar sebut ini Nabi SAW buat gini dia nak menenangkan hati Umar dan kedua-dua pihak. Tujuannya supaya dia tidak menyalahkan satu sama lain. Banyaklah hak berlaku lagi selain daripada peristiwa ni. Misalnya hak berlaku di antara Ubay bin Ka'ab dan Ibn Mas'ud berhubung dengan ayat dalam surah An-Nahl, dan hak berlaku di antara Ammar bin Al-As bersama seorang lelaki berhubung dengan satu ayat. Dan ini riwayat ini dikemukakan oleh Ahmad dengan isnad yang hasan, iaitu yang lagi hadis Abi Jaham bin As-Simmah itu ada dalam di kitab Imam Ahmad dan Abi Ubaid dan Tabari, iaitu ada dua orang berselisih tentang satu ayat Al-Quran. Masing-masing mendakwa dia terima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi yang tersebut di dalam tafsir Tabari dan Mu'jam Tabarani daripada Zaid bin Arqam, ada satu orang pergi kepada Rasulullah, dia kata Ibnu Mas'ud ajar saya baca surah yang Zaid ajar saya baca dah surah tu. Dan Ubay bin Ka'ab pun ajar dah. Nampak tak serupa bacaan mereka itu? Hak mana satu? Bacaan siapa di antara mereka ini yang saya nak ambilnya, saya nak pegangnya? Dan hadis seterusnya. Ulama berbeza pendapat. Habis itu ulama berbeza pendapat tentang apakah yang dimaksudkan dengan 7 haraf itu. Unzilal Quran ala 7 haruf itu apakah? Banyaklah perbezaan pendapat tu di antara ulama tu, sampai Abu Hatim Ibn Hibban mengatakan sampai 35 pendapat. Hak ni kata begini, hak ni kata begini, hak ni kata begini. Munziri kata
Kebanyakannya tidak terpilih pendapat itu. Kebanyakannya tidak pendapat dia tidak terpilih lah. Walau bagaimanapun kita dapat kesan daripada hadis ini, dapat faham daripada hadis ini bahawa hak perselisihan yang berlaku di antara Sayyidina Umar dengan Hisham itu ialah dari segi bacaan. Sebab Nabi suruh baca, bukan dari segi makna dia, dari segi bacaan. Lepas tu dia suruh pula bacalah mengikut mana yang termudah daripadanya. Mana berkenaan dengan bacalah. Jadi tujuan dianya kita dapat faham daripada hadis ini juga untuk mudah. Ma tayassara minhu, mana yang mudah. Mana tujuannya supaya mudahlah. Itu tujuan kepada pembaca. Ini menguatkan pendapat orang yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ahruf itu ialah menyampaikan maksud sesuatu perkataan Al-Quran dengan lafaz muradif baginya, dengan lafaz yang semakna dengannya, walaupun daripada lugah yang sama, yakni daripada logat bahasa yang sama. Sebab apa? Lugah Hisham Quraisy juga, Sayyidina Umar pun Quraisy juga, tapi logat dia tu berbeza. Asalkan makna dia tu sama, tak apa, makna gitu. Walaupun logat tu sama, tapi qiraat dia tu bacaannya berbeza. Ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan dinukilkan daripada dia menukilkan daripada majoriti ahli ilmu kata gitulah, bahawa yang dimaksudkan dengan ahruf as-sab'ah tu hak tu perbezaan dari segi lafaz yang semakna dengan dia tu. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Ubaid dan lain-lain ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan sab'ati ahruf itu iaitu perbezaan lughah, bukan lughah Quraisy, lughah Arab. Bukan lughah Quraisy saja dah, lughah Arab. Itu maksud dia. Inilah pilihan Ibnu Atiyah. Tetapi orang lain bantah pula. Dia kata lughah Arab ni bukan sekat 7 tu, dia lebih daripada tu lagi. Tetapi ada pula hak menyokong tu, dia jawab. Dia kata hak maksud sini hak lughah Arab yang paling fasih. Hak tu ada 7. Lepas tu dia sebutlah riwayat daripada Ibnu Abbas 7 lughah. Ni lughah ni adalah sebut. Macam-macam lah pendapat. Tak apalah. Ada juga Abu Hatim As-Sijistani berkata sab'ati ahruf itu turun mengikut lughah 7 kabilah Arab, iaitu Quraisy, Huzail, Taimur Rabab, Azd, Rabi'ah, Hawazin, Sa'ad bin Bakar. Tetapi Ibnu Qutaibah bantah pula. Dia kata tak tepat tu. Dia berhujah dengan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami utuskan seseorang rasul melainkan mengikut bahasa kaumnya. Jadi ni kalau hak lain-lain ni bukan kaum dia bantah. Kalau mengikut hak ni, kalau mengikut hak Ibnu Qutaibah ni, mana hak 7 lughah itu iaitu di kalangan Quraisy tu sendiri, barulah sesuai dengan kata kaum Nabi. Kaum Nabi tu kaum Quraisy lah. Kalau kata hak Arab semua, tidak lagu tu bercanggah dengan ayat tu pula, dia kata. Dia tak sepakat hak 7 dengan makna tu. Inilah yang dipegang putus oleh Abu Ali Al-Ahwazi. Ada pula hak lain dia sebut bila pula, iaitu 7 lughah ni, 7 lughah Arab ni hak termasuk dalam mudhar, termasuk dalam golongan mudhar, iaitu Arab mudhar, Huzail, Kinanah, Qais, Dhabbah, Taimur Rabab, Asad bin Khuzaimah dan Quraisy. Itu maksud dia. Macam-macam lah dia kata. Lepas tu ada lagi lah pendapat-pendapat lain tu, kita tidak nak baca semua. Lepas tu dia sebut pula, Zarqani kata khilaf tentang hadis ni, maksud dia ni sab'ati ahruf ni. Tadi dia sebut 35, hak ni orang lain pula sebut
Abu Hatim, Ibnu Hibban tadi sebut 35. Hak ni Zarqani kata sampai 40 pendapat. Sampai 40 pendapat. Tetapi kebanyakannya tidak dipilih oleh ulama. Maknanya ulama tak kenal lah. Qala Ibnul Arabi. Dia kata. Ibnul Arabi berkata. Ibnul Arabi ni ada dua ya. Aku kena ingat. Satu dikenali dengan Ibnu Arabi. Tak ada alif lam. Satu lagi Ibnul Arabi. Ibnu Arabi itu ahli tasawuf yang terkenal. Pengarang kepada kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Hak sahur tu. Ahli tasawuf. Ibnul Arabi, hak ni ahli hadis dan ahli fiqh. Hak ni anak murid kepada Imam Ghazali. Ibnul Arabi ni. Ni banyaklah. Misalnya kitab Syarah Tirmizi Aridatul Ahwazi, itu karangan dia lah. Dan banyak lagi lah lain-lain. Ahkamul Quran dalam tafsir, ini karangan dia. Dia kata semua tu hak kata pendapat gini tak ada nas dan tidak ada asar. Yang menunjukkan maksud sahabat anti-aruf ni gini itu pendapat. Pendapat lah. Mana nak kata ada nas Quran ke hadis ke ataupun asar sahabat ke, dia kata gini maksud hak tujuh tu tak ada. Dia kata. Abu Ja'far Muhammad bin Sa'dan An-Nahwi kata, hadis ini termasuk dalam hadis muskil yang tidak diketahui dengan pasti maknanya. Tidak diketahui dengan pasti maknanya. Ini termasuk dalam muskilul hadis. Setengah-setengah ulama kata ini hadis ini termasuk dalam mutasyabihil hadis. Kalau ayat Quran ada yang mutasyabihat, hadis pun ada juga yang mutasyabihat. Hak mana? Antaranya hak ni. Hak ni. Li'anna al-harf, sebab haraf itu kalau tengok dari segi makna asal dia ada banyak makna. Antaranya huruf hija'i itu alif bata. Tu haraf juga. Haraf dengan makna kalimah, perkataan pun ada juga. Haraf dengan makna erti pun ada juga. Haraf dengan makna araf, pihak pun ada juga. Haraf dengan makna tepi, hujung pun ada juga. Banyak makna dia. Dengan sebab itu situ tu tidak jelas dah makna. Hak paling hampir dalam banyak-banyak tu, hak paling hampir dalam banyak-banyak tu kata dia, iaitu ada dua. Nampak? Dia buat kesimpulan. Yang pertamanya, sebab kalau nak sebut belakang 40 tu banyak. Ni dia kata hak paling hampir, iaitu ada dua. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan sab'atu ahruf itu maknanya 7 lughat, 7 bahasa. Ini pendapat Abu Ubaidah, Tha'lab, Zuhri dan lain-lain ulama. Dan pendapat ini dianggap sahih, dikatakan sahih oleh Ibnu Atiyah dan Baihaqi. Makna 7 ni maksudnya 7 lughat. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan 7 di sini, 7 ahruf di sini, iaitu 7 macam makna. 7 macam makna dengan lafaz yang berbeza-beza. Dengan lafaz yang berbeza. Maknanya makna satu, lafaznya 7. Boleh pergi gitu. Misalnya kita kata aqbil, mari. Ta'ala, halumma. Ajil, asri'. Sama, mari cepat, mari. Makna mari belakang. Maknanya makna dia sama, lafaz dia tu berbeza, boleh sampai 7. Pergi atas satu-satu perkataan, bukan semua, adalah setengah-setengah perkataan tu sampai gitu. Ini pendapat Sufyan bin Uyainah, Ibnu Wahab dan sekian ramai ulama. Ibnu Abdul Bar mengatakan ini pendapat majoriti, kebanyakan ulama. Tetapi keharusan tersebut, mana boleh baca lagu ni, bahasa yang berbeza tu, tidak seperti mana hak ni, hak dalam Quran adalah ni, boleh baca tu lam yaqa' bit tashahhi, tidaklah berlaku dengan sewena-wena, dengan sesuka hati. Bahkan setiap seseorang itu dia mengubah kalimah tu dengan
makna searti dengan perkataan yang maknanya searti dengan perkataan itu daripada lughahnya. Bukan lagu tu ikut serah nak buat bahasa dia gini, tukar. Misalnya di sini halumma, sini mana ta'ala, dia tukar muka bahasa dia ta'ala. Sewena-wena nak tukar gitu tidak. Bahkan ini terhenti di atas apa yang didengari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada didengari daripada Rasulullah, sebut lagu tu ya sama makna, lagu ni ada, boleh. Kalau tidak, tak boleh. Maknanya nak tukar-tukar pun tak boleh sewena-wena juga. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis ni, iaitu hak Umar kata dan Hisham kata, hak Nabi ajar aku aqra'aniha, Nabi ajar aku baca gini. Hak dia tu Nabi juga ajar dia baca, aqra'a mana ajar baca lagu tu. Kalau ada sebut lagu tu tak apa, Nabi ajar dia begitu. Pasal apa? Sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagu tu. Kalau tak ada lagu tu tak boleh. Tak apalah. Dia kata kalau kita terima mutlak pun boleh tukarlah. Boleh tukar. Maka tidak boleh lagi dah. Sebab apa? Sudah ijma' dah sahabat di zaman Sayyidina Uthman tentang mereka semua bersetuju bahawa Al-Quran ini ialah berdasarkan pembentangan atau pembacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Jibril pada kali yang terakhir. Berdasarkan itu semua setuju lagu tu. Hak lain tak boleh. Kalau iya pun kita kata boleh berlaku dulu. Dulu, lepas pada tu tak boleh. Seperkara khilaf. Yang kedua, dia berekah tu. Yang kedua, hak 7 cara bacaan saat ni, sama ada kita kata lurah ke ataupun guna lafaz muradif ke, lafaz yang sama makna dia, boleh guna lagu tu. Adakah siapa kelon ni boleh baca lagu tu? Ke hak lagu tu pernah ada dulu, suatu ketika dulu. Lah ni tak boleh nak baca lagu tu. Jadi hal as-sab'ah baqiyah ila al-an yuqra'u biha am kana dhalik thumma istaqarra al-amru ala ba'dihha. Itu persoalan. Adakah hak 7 cara saat ni tu masih lagi kekal sampai sekarang ni boleh dibaca, ataupun ini nak cerita hak dulu, lepas pada tu sudah jadi lagu lain dah ceritanya. Zahabal akthar ila thani, kata dia. Kebanyakan ulama berpendapat berpegang dengan yang kedua. Yang kedua tu maknanya ini cerita hak dulu, tak boleh nak baca dalam ni. Ini kita baca sejarah Quran. Gitu. Cerita hak dulu. Yang kedua tu maksudnya tidak dah, tak boleh baca dah lagu tu. Yang berpegang dengan hak ninya iaitu ramai ulama. Antaranya dia kata seperti Ibnu Uyainah, Ibnu Wahab, Tabari, Tahawi, ramai lagi hak lain. Adakah cara bacaan itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tetap dah cara baca lagu tu, ataupun selepas dia baru tetap bacaan? Supaya ada lagi masa Nabi lagi sudah tetap gitu, ataupun selepas Nabi baru tetap bacaan gitu. Itu persoalan yang kedua. Dia kata kebanyakan ulama pegang dengan hak yang pertama, yang ini sudah tetap di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi baca supaya ada ni lah, supaya ada dalam Quran lah ni, baca lagu ni. Kalau ada ini cerita hak dulu, maknanya itu sudah mansuh hak bacaan lagu tu sudah mansuh. Adapun hak zaman Nabi, sahabat-sahabat lama sudah terima supaya ada ni di zaman Nabi lagi sudah tetap dah gitu, tidak boleh tukar-tukar tadi, tak boleh tukar-tukar tadi. Kebanyakan ulama pilih yang pertama, yang ni sudah zaman Nabi lagi sudah tetap, bukan tetap baru tetap zaman Sayyidina Uthman. Sebelum pada tu duduk baca lagu ni tidak lagu tu. Ini pendapat ini dipilih oleh Al-Baqillani, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Al-Arabi dan lain-lain lagi, kerana keperluan khilaf lughah tadi dan kesusahan untuk menyebutkan dengan lughah yang lain selain daripada lughah mereka itu, maksudnya untuk menyenangkan mereka di peringkat permulaan.
Masing-masing boleh baca mengikut lugah dia, mengikut cara dia, sehinggalah jadi tetap keadaan itu. Dan lidah-lidah sahabat-sahabat ni yang macam-macam latar belakang bahasa Arab dia tu, jadi menurut dan mudah dengan bacaan hak satu cara seperti yang ada lah ni. Jibril telah baca bersama Nabi SAW Quran 2 kali pada tahun yang terakhir, dan hak tu lah tetap dengan hak tu. Bahkan sebelum pada tu lagi pun sudah tetap dah lagu ni. Maka Allah SWT memansuhkan qiraat-qiraat yang diizinkan sebelum pada itu dengan sesuatu yang diterima oleh orang selepas tu dan diajar oleh Nabi SAW. Habis itu. Lepas tu dia kata, Abu Syamah berkata, Abu Syamah ni maknanya orang qari lah. Dia kata ada juga segolongan orang yang mendakwa bahawa yang dimaksudkan dengan 7 ahruf itu ialah 7 qiraat yang ada lah ni. Qiraat 7 tu ada lah ni. Ini dia kata khilaf, menyalahi ijma' ulama. Bukan hak tu maksudnya 7 tu. Bukan qiraat 7 hak dikenali dengan qiraat 7 hak lah ni, bukan hak tu maksud sini. Ini hanya sangkaan sebahagian orang-orang yang jahil, kata dia, orang tak erti. Begitu juga kata Makki bin Abi Talib, orang yang mendakwa, orang yang menyangka bahawa qiraat Asim, Nafi ini termasuk dalam hak 7 yang tersebut dalam hadis tu, itu salah besar tu. Dia kata lagu tu tak kena, tu bukan lagu tu maksudnya. Sebab apa? Sebab kalau kita dakwa gitu, bermakna kalau hak lain-lain lagi, walaupun tidak bercanggah dengan tulisan mushaf yang ada ni, maka tidak Quran. Ini silap besar. Lepas tu Tabari dan lain-lain menyebutkan bahawa khilaf qurra, qari-qari yang ada ni sebenarnya berdasarkan satu harf, bukan 7 haraf. Khilaf berlaku ni atas satu haraf, atas satu lurah, satu cara. Hak khilaf kalau kita kata 7 berapa, atas sa je tu sebenarnya, bukan atas hak 7. 7 tu benda lain. Itu dia nak ayat sini. Lepas tu dia ambil pula hak Syah Waliullah pula, dia sebut di sini mengikut Syah Waliullah, maksud dia lagu mana. Tak apalah, kita tidak nak baca semua situ. Syah Waliullah, rekasan lah kita ambil intipati dia. Dari segi dia kata berbeza ni, dari segi makhraj huruf itu, dari segi mat, tarkhim, tarqiq, baca tebal, baca nipih, dan sebagainya, waktu je beza. Ataupun dari segi penggunaan lafaz yang mutaradifat, yang sama makna, seperti al-fajir, al-athim, mana di tempat al-athim tu diletakkan al-fajir. Misalnya. Dan misalnya qul ya ayyuhal kafirun, mana qul lil ladzina kafaru, ataupun qul liman kafar. Makna dia, dari segi makna dia sama, tapi lafaz dia tu berbeza. Lepas tu dia sebut lagi ada beberapa perkara, tetapi tidak merangkumi juga. Bagi orang yang terima mengatakan bahawa yang dimaksudkan 7 di sini bukan 7 lurah. Tadi dia sebut tadi, nampaknya pengarang kita ni, syarih ni, dia terima atas lurah. Kedua-dua pendapat dia kata tadi tu lurah. Yang pertama 7 lurah. Yang kedua 7 tu dari segi 7 makna, 7 lafaz, mana berkait dengan lurah jugalah. Yang mana makna dia tu sama, kait dengan lurah. Tapi ada juga yang lain, dia kata bila kita perhati kat ni, tapi ini pendapat juga. Seperti Ibnul Arabi kata tadi, tak ada nas, tak ada asar ke mana-mana. Hak kita nak sebut ni soal lagi, iaitu yang mengatakan 7 haraf ni 7 bacaan, 7 macam bacaan. Jangan ingat 7 qiraat tu, 7 qiraat 7 tu dah, bukan tu. 7 macam bacaan. Boleh jadi bacaan itu sesuai dengan qari ni, sesuai dengan qari ni, sesuai dengan qari ni, boleh jadi.
ataupun lain daripada hak 7 tu pun boleh jadi sesuai. Mana tidak kata sesuai dengan satu-satu qari saja, tidak. Dah qari itu pun dia baca tu mengikut hak bacaan yang sudah ada dah sebelum pada dia tu. Cuma dia masyhur sebab dia ajar hak tu dan dia tarjihkan bacaan tu. Orang pun belajar dengan dia. Tu saja. Bukan bermakna sebelum pada tu orang tak kenal lagi bacaan lagu tu. Dak. Sebelum pada tu pun orang nak baca dah. Supaya hak kata ambil mazhab Syafi'i kau gapo kau. Sebelum pada tu tak ada kau orang hak pakai cara Syafi'i dalam perkara tu. Ada dah. Hak pakai cara Hanafi sebelum pada tu. Misalnya ada dah. Lepas tu apa yang masyhur dengan dia? Sebab dia yang bawa hak tu. Dan ramai orang belajar dengan dia sebab hak tu. Dia tarjihkan hak tu. Dari segitu saja. Bukan makna sebelum pada tu tak ada orang yang pakai. Dia baru mengadakan benda lagu tu. Sebab dia faham gitu tu berdasarkan hadis juga. Hadis ni sebelum pada dia ada dah orang yang faham lagu tu. Sebab itulah kita baca. Kalau misalnya khilaf ulama ni, sebelum pada tu ada, sebelum imam-imam. Orang ni di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in. Mereka tu sebelum daripada imam-imam mazhab lagi. Dia pun berpendapat lagu tu. Mana serupa dengan Hanafi, serupa dengan Syafi'i, serupa dengan waktu dalam perkara-perkara tertentu. Sebab tu, begitu juga dengan bacaan ini. Tapi kata dia yang kata khilaf dalam 7 cara bacaan tu, dia pergi ke mana? Dia pergi kepada sudut khilaf dalam bacaan tu. Ada 7 macam. Kena ingat, seperti kita kata tadi, bukan bermakna setiap perkataan tu boleh baca 7, dah. Dia boleh pergi sampai 7. Bukan semua perkataan dalam Quran tu lagu tu, dah. Setengah-setengah. Ataupun bacaan, dia tak boleh lari daripada 7 macam ni. Dia sebut. Baik, kita nak tengok sini. Tapi syarih kita tak ambil tu. Dia tak kenal lah tu kira tu. Tak apalah. Kalau kita soal ni ramai juga. Nampak ni hak diterima oleh orang. Gapo dia yang dimaksudkan dengan 7 tu. Tak lari daripada hak 7 ni. Kalau ada khilaf dalam bacaan Al-Quran. Yang pertama, dalam ifrad, jamak. Ifrad dan jamak. Ini mengikut satu pembahagian ni. Misalnya, tammat kalimatu rabbika dan tammat kalimatu rabbika. Tu baca dengan mufrad, ni baca dengan jamak. Boleh berlaku, ada khilaf lagu tu. Yang kedua, tentang tazkir dan ta'nits. Mana satu lafaz itu dipakai sebagai muzakkar dan dipakai sebagai muannas. Misalnya la yuqbalu minha syafa'atun. Satu lagi la tuqbalu. Waktu yuqbalu, waktu tuqbalu. Bezalah, waktu muzakkar, waktu muannas. Yang ketiganya dari segi wujuhil i'rab. Dari segi bentuk i'rab dia tu berbeza. Misalnya hal min khaliqin ghairullah ataupun hal min khaliqin ghairillah. Ada beza. Di situ beza dari segi i'rab. Hal min khaliqin ghairu hal min khaliqin ghairullah. Itu dia merujuk kepada khaliq itu mahal rafa. Pada hakikatnya itu rafa tu di situ. Sebab dia permulaan sadrul kalam. Berada di sadrul kalam, permulaan kalam. Mana kira-kiranya kalau tidak ada min tu khaliqun, hal khaliqun ghairullah. Kalau tidak ada min tu kira-kira dari segi nahwunya. Jadi ghairu tu jadi sifat kepada khaliqun itulah. Jadi khaliqin tu walaupun lafaz dia bagi bawah, tetapi kedudukan dia tu, tempat dia tu, mahal dia tu adalah mahal rafa. Yani iktibar mahal dia tu ghairu baca. Hak dalam Quran ada la ni, hak bagi tu lagu ni lah ghairu. Dan ghairillah. Ghairillah tu dia iktibar lafaz khaliqin tu lafaz dia bagi bawah. Jadi ambil kira tu. Yang keempat, perbezaan dari segi hay'ah sarfiyah. Hay'ah sarfiyah ni dari segi bentuk saraf lafaz dia tu. Misalnya ya'rishun, tu kata yu'arrishu. Tu thulathi, tu rubai atau wazan taf'il. Mana itu beza dia. Yang kelima, dari segi adawat ataupun huruf nahwu, beza dia. Lakinna syayatin, tu kata lakinis syayatin. Itu beza dia. Lakin, tu lakinna. Itu beza dia. Yang keenam, iaitu ikhtilaf dengan sebab ikhtilaf huruf, seperti ya'lamun dan ta'lamun. Itu banyak berlaku perbezaan dari segi bacaan.
Hak ni kata ya'lamun, hak tu kata ta'lamun. Ataupun nunshizuha, hak ni kata nanshuruha. Itu beza dia. Yang ketujuh, dari segi lahjah, dari segi dialek, seperti takhfif dan tafkhim. Hak ni baca dengan ini nipis, hak ni baca dengan tebal. Dan imalah, majriha, misal tu macam majriha, baca gitu. Mat, qasar, izhar, idgham dan sebagainya. Itu 7 bentuk bacaan yang mana ada perbezaan di situ. Tidak pada semua perkataan. Di sini berlaku perbezaan dari sudut ni. Imalah ke atau tidak imalah. Di sini beza dari sudut i'rab tadi. Di sini perkataan ni beza dari sudut ni pula. Itu maksud sab'ati ahruf. Walau bagaimanapun itu pendapat. Ini pula hak lain. Ada lagi hak lain. Dia bagi 7 juga, bacaan juga, tapi dalam bentuk lagu lain. Misalnya, ini kita boleh tengok di sini. Yang pertamanya ikhtilaf pada asma, ikhtilaf pada isim. Termasuk dalam ikhtilaf pada isim ini boleh jadi berbeza dari segi mufrad, tasniyah dan jamak dia, muzakkar dan muannas dia, masuk sekali dah sini. Isim lah kau lah tu. Itu dia. Misalnya tammat kalimatu rabbika dan kalimatu rabbika. Itu beza dia. Itu yang pertama. Yang kedua, perbezaan dari segi dalam fi'il, pada fi'il. Itu dia ikut tu pula. Perbezaan pada fi'il. Beza pada fi'il lagu mana? Misalnya Rabbana ba'id baina asfarina. Ba'id. Itu daripada ba'ada. Hak ni dia kata Rabbuna ba'ada baina asfarina. Hak tadi fi'il amar, hak ni fi'il madhi, ba'ada baina asfarina. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhtilaf pada wujuh i'rab. Beza dari segi i'rab. Hak ni i'rab sebagai gab. Sebab tadi juga. Cuma boleh kalau kita tengok banyaklah, bukan tadi saja. Contoh lain ada. La yudarra katibun. Hak tu baca la yudarru katibun. Hak tu baca dengan nahi, hak tu baca dengan nafi. Nafi lain. Nahi, kalau nafi yudarru, kalau nahi yudarra. Gitu. Dan seperti Dzul Arsyil Majidu dan Dzul Arsyil Majidi. Tapi kalau kita berhenti bunyi sama aja. Dzul Arsyil Majid sama. Tapi pada hakikatnya dari segi baris, Al-Majidu ke Al-Majidi. Kalau kata Al-Majidu dia jadi sifat kepada hak mana? Kalau kata Al-Majidi jadi sifat kepada hak mana? Hak tu tengok. Memang ada khilaf. Situ. Yang keempat, iaitu dengan tambah dan kurang. Ini perbezaan dengan tambah dan kurang. Misalnya wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Tu baca wadz-dzakara wal untha. Tak ada. Supaya ada lah ni itulah. Tidak lagu tu. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dak. Tapi wadz-dzakara wal untha. Jadi. Ada dari segi hak ni ada lebih. Hak ni ada kurang. Bacaan dalam bacaan ni ada kurang lafaz dia. Hak ni ada lebih lafaz dia. Misalnya tajri min tahtihal anhar. Ada satu tempat dalam Al-Quran, tajri tahtahal anhar. Tajri tahtahal anhar. Tapi Ibnu Katsir baca tajri min tahtihal anhar juga di situ. Serupa dengan tempat-tempat lain. Macam tu. Ini dari segi tambah ni kurang. Hak tadi Dzul Arsyil Majid dari segi baris. Dzul Arsyil Majid hak kebanyakan baca. Dzul Arsyil Majidi itu Hamzah dan Kisai baca. Al-Majidi baca lagu tu. Tak apalah. Yang kelima, ikhtilaf dari segi takdim dan takhir. Ikhtilaf dari segi takdim dan takhir. Seperti wajaat sakratul maut bil haqqi. Dalam bacaan yang lain wajaat sakratul haqqi bil maut. Dulu kemudian tu ada. Tidak. Tak apalah. Ini kita baca dari segi sejarah, dari segi pendapat ulama. Hak kita ramai-ramai ni nak pegang lagu mana, hak mana? Supaya ada hak dalam Quran. Lagu tu. Hak lain-lain ni semua ni tidak muktamad lagi.
Tidak muktamad. Kalau ia pun adalah seperti Maliki Yaumiddin, orang tu baca Maliki Yaumiddin, memang boleh dari segi perkataan tu boleh terima, sebab dia tulis dari segi tulisan dia milakah. Cuma baca Maliki itu dia ada baris, ada atas panjang Maliki, alif kecil ada datang tu. Hak baca pendek Maliki Yaumiddin, dia baca baris atas biasa, tapi tulisan itu sama. Maknanya itu orang panggil boleh terima. Maknanya lafaz kalimah yang ada dalam Quran itu boleh terima perbezaan itu. Selagi boleh terima, tak apa. Jadi. Misalnya ba'id, dari segi ejaan dia ba'idah, tapi atas ba tu dia bubuh alif kecil, ba'id. Gitu. Boleh juga dibaca ba'ada seperti tadi. Maknanya bentuk dia, asal dia tu serupa, cuma dari segi baris. Gitu. Ramai ulama mengatakan kalau selagi lafaz itu boleh terima perbezaan tadi, ya. Kalau lafaz itu tak boleh terima, jadi berubah, dan makna dia pun jadi berubah, tak boleh. Ada juga kata gitu. Tapi ada juga yang mengatakan tak boleh. Semua tak boleh. Hak bolehnya lagu mana? Serupa hak ada dalam Quran lah ni, lagu tu. Kalau boleh pun dari segi qiraat, dari segi qiraat. Kalau orang kata tawatur itu, tawatur hak qiraat 7, kalau kata tawatur, adakah sama dengan tawatur hak Quran hak ada ni? Sama? Tak sama. Beza tawatur. Kalau nak terima tawatur, memanglah ramai yang terima tawatur, tapi tawatur dia tu sama dengan tawatur hak ada dalam Quran lah ni. Bahkan dalam kepercayaan kita daripada bila-bila pun, daripada zaman Nabi lagi lagu ni sama? Tidak sama. Hak tawatur, hak maksud Quran, kemuncak dia tu lagu mana? Tawatur Quran hak supaya ada hak lah ni. Hak lain-lain tu kalau ia tawatur pun tawatur dari segi qiraat saja. Sebab tawatur tu dia banyak. Ada tawatur isnadi, ada tawatur tawaruth, ada tawatur tabaqah, ada tawatur makna. Hak mana satu tawatur? Tu. Jangan sampai pada yang kita ni apabila jumpa dengan hadis ni jadi bingung, jadi ragu kepada Quran pula. Jadi dah kalau boleh hak ni pun boleh, hak ni pun boleh. Jadi kalau lagu tu serupa dengan hadis, lebih kurang lagu tu lah Quran. Lagu ni, baca lagu ni pun boleh, baca lagu ni pun boleh juga. Mana riwayat dengan makna lah. Siapa dia? Kita kata tawatur dia banyak syarat dia. Tawatur ni maknanya ramai terima daripada Nabi SAW tu, sehingga tidak mungkin seramai tu boleh sepakat. Atas tak betul, atas perkara tak betul, atas yang salah, semua terima lagu tu. Hak terima lagu tu daripada Nabi SAW, hak mana? Quran adalah ni. Quran adalah ni. Diterima lagu tu. Nabi SAW ajar lagu tu. Kalau ada dalam riwayat-riwayat ni, lagu ni, itu cerita dulu, sejarah, sudah jadi sejarah, kemudian tidak ada. Itu satu peringkat. Jadi lepas pada tu, kalau kita kata hak terima daripada Nabi SAW, baca begitu ramai, beribu-ribu sahabat baca lagu mana? Supaya adalah ni. Hafal, hak mana hafal? Daripada zaman Nabi sampai kepada kita, hafal hak mana? Hak adalah Quran ni. Tulis lagu mana? Daripada zaman Nabi SAW sampai kepada kita, tulis lagu ni. Sebab itu tak boleh bagi. Kalau salah tu salam waw ta marbutah. Kalau nak kira dari segi bahasa Arab biasa ni, salam alif ta pun boleh, ta marbutah. Salat boleh, baca sama je. Tapi boleh ke tak tulis lagu? Tak boleh. Dengan sebab itu, di mana-mana universiti ke apa, Islam ke apa, dia ada ngaji dari segi imla Quran tu. Tulis saya tu lagu mana. Dia kena ngaji, kena luluh hak tu. Dia tidak sama dengan hak lain. Dia kena lagu tu, maknanya diterima lagu tu sehingga tak boleh nak ogeh. Tak boleh kita nak kata lagu ni boleh juga. Tak boleh. Apa orang tak buat lagu tu? Sebab tak boleh lah. Itu orang panggil mutawatir. Mutawatir ni maknanya diterima daripada Nabi tu dalam segala bentuknya lagu tu. Jadi bukan lagu lain. Kalau ada dalam hadis-hadis kita jumpa beza, ini cerita dulu hak zaman Nabi. Memang suatu ketika dulu boleh lagu tu. Lepas tu itu sudah mansuh. Itulah yang kita baca tadi, disebut tadi,
Kebanyakan ulama kata gini, dia ambil hak ni. Maknanya sudah selesai berlaku dulu. Learn ni dok. Tu. Tak apa dah. Kalau kita kata learn ni masih ada lagi, dan hak tawatur dia tu sama kedudukannya, hak tawatur qiraat dia sama dengan tawatur hak maklum seperti tadi, maka itu tak betul. Sebab apa? Orang boleh kata kita Quran ni tak betul. Quran ni bukan mengumpulkan semua qiraat lagi. Sebab apa? Hak ada learn ni tulis ta'lamun, padahal qiraat situ boleh baca ya'lamu pun boleh. Kepada hak tak reti qiraat, dia tak ngaji qiraat, tak ngaji kitab tafsir ke apa, ada ayat ni sini gini, ni sini, ni orang ni baca gini, dia nak baca lagu mana? Dia akan baca ta'lamun lah, hak tempat ta'lamun tu sampai bila-bila pun. Cuma kepada orang hak ngaji, dia baca ya'lamu pun tidak salah. Sebab ni qiraat ni mutawatir. Kepada dia hak reti. Pasal apa dia hak apa Quran lagu tu? Hak ta'lamun tadi jadi ya'lamu, berapa orang dalam dunia? Kalau ada seorang dua, itu tidak mutawatir maksud dia. Mutawatir ni hak alim, hak jahil, hak lagu mana pun terima lagu tu berlaku. Itu mutawatir. Quran hak ada di lagu tu keadaannya. Kalau sekadar tadi mutawatir di kalangan qurra saja, ahli qiraat saja. Kalau ia pun nak terima mutawatir di kalangan dia, bukan seluruh manusia. Quran ada dalam ini, adakah dia melera qiraat? Hak ada dalam ini mana-mana pergi dalam dunia ni, tajri tahtahal anhar. Tak ada baca sebab Ibnu Katsir, walaupun qiraat dia tu qiraat 7. Patut kalau dalam ni, kalau kita tetok bubuh min situ, nak jadi lagu mana? Boleh jaki makan bui kau. Kalau di Malaysia, ataupun lain-lain dunia, tidak kejut orang. Bapa lagu tu, bapa lagu tu. Situ susah tak ada min. Hak lain ada min, situ susah tak ada. Walaupun ada qiraat, tapi kalau kita cetok lagu tu, boleh ke tidak? Tok Imam baca alif belakang ni, tak kejut ke tidak? Hak mana-mana ngapa Quran saja dia tak reti qiraat, dia kata tajri tahtahal anhar. Hak tu kata min tajri min tahtihal anhar. Hak tu kata tajri tahtahal anhar, tegur alif belakang. Tidak jadi geger ke ni? Lagu mana nak jadi? Lepas tu sudah tu dia kata, nak apa dia pun tegur tu, sudah cara kita ngaji qiraat, dia mau tak reti qiraat. Ada baca lagu tu. Lagu mana? Siapa dia? Apa lagu tu? Sebuah Quran dia hafal berdasarkan qiraat Ibnu Katsir. Ada? Kalau tak ada, mutawatir lagu mana? Seorang pun tak ada. Kok orang dalam dunia duk ngapa? Ngapa Quran hak mana? Hak ni. Lagu tu tulis berdasarkan mana? Hak ni. Dah kalau tak ada, tukar. Gemara waja'at sakratul haqqi bil maut. Waja'at sakratul maut bil haqq. Beza jauh tu. Tukar tu, bukanlah lafaz parok benar tu kan lagu tu. Jadi sebab itu kita ramai ni pegang hak ni. Bahkan ada pegang dak zaman Nabi lagi. Ada baris, ada titik, ada gapo supaya ni zaman Nabi. Bukan zaman Sayyidina Uthman. Dak. Kalau kata lagu tu bermakna Quran tidak mutawatir dari segi tulisan dia, ada ketika tidak mutawatir. Selama mana tu berapa puluh tahun tu nak sampai ke zaman Sayyidina Uthman, tidak mutawatir. Tulisan dia sekurang-kurang. Kalau kamu kata beribu-ribu orang hafal mutawatir dari segi apa? Dari segi tulisan? Tak. Dari segi bacaan tak sama. Hak ni best, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Dengan sebab itu hak moleknya semua kata tadi, terima hak ni. Selesai masalah. Terima hak ni. Tak ada. Hak lain tu kalau kata mutawatir untuk belajar, ulama kata, ya kalau hak mutawatir tu kita baca dalam semayang pun sah, semayang kita boleh. Iyalah boleh lah sekat tu. Tapi kita nak buktikan kepada dunia Quran ini adalah satu kitab yang mutawatir, nak pakai hak mana? Nak pakai hak qiraat Nafi', Ibnu Katsir, Abu Ammar, Ibnu Amir, hak tu ke? Hak ada Quran ni, adakah berdasarkan hak dia tu? Tak. Hak dia tu ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Paling tinggi mutawatir dia tu pada tidak supon. Mutawatir Quran ni lagu lain. Tidak supon mutawatir hadis tu. Mutawatir hadis ni dia ada sanad juga. Ada sanad, ada perawi dia. Perawi dia amal. Kita kata mutawatir. Quran ni tak ada perawi. Quran hak supaya kita baca. Ada terhad orang. Tak ada terhad.
ramai berjuta-juta lagu tu. Mana pun Quran lagu tu. Kalau silap sikit akan baik tak boleh. Kena betul mengikut ada. Cuma dia panggil mushaf Uthmani. Dalam istilah hadis, dalam hadis ada sebut dalam Musnad Ahmad kata ni dia panggil mushaf mushaf ibu. Hak Sayyidina Osman pun dia ambil daripada Sayyidina Abu Bakar. Mana hak Sayyidina Abu Bakar tu betul? Sayyidina Abu Bakar tu ambil mana? Kalau tidak sampai Nabi. Kalau iya hak tu saja. Kita tidak percaya begitu. Orang-orang ni ramai ni duduk ingat Quran ni ada 45 butir baru. Sehingga kepada zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman tu pun dia tulis 45 butir juga, lepas tu saya bahas ada sini. Lagu tu mutawatir. Takkan mutawatir lagu tu? Mutawatir beribu-ribu ada dah Quran. Sebab itu Nabi SAW tak sering bawa Quran kalau pergi perang dengan orang kafir. Zaman dia lagi. Pada Quran tu, Quran ni lah. Mushaf ada ni, semua ni lah. Bukan Quran tu ada berselerak. Apa nama dia atas tulis. Apa ni unta. Tulis belikat unta tulis situ. Atas pelepah tamar, atas batu, atas gitu-gini. Nak bawa ke mana? Waktu tu. Selari pun tak muat. Kalau kita sebuah Quran. Tulis dah. Tulis dah. Orang kita duduk kata ramal sebab dia tidak faham tadi lah. Dia ingat baru tulis zaman Sayyidina Uthman. Zaman Nabi tak ada kertas. Padahal dalam Quran sebut walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim. Ada kertas. Ada kertas. Sebut dah. Qaratis satubdunha. Qaratis. Itu jamak. Oh tadi mufrad. Qirtas ada dah. Orang kafir Bible gapo tulis dalam ke dia. Baca depan Nabi. Buka depan Nabi baca ke dia? Apa dia ada kitab, ada kertas kok dia. Kita tak ada kertas. Apa tak pernah sabar lah. Tak boleh pergi. Maknanya Quran ini mutawatir dia tu pelik. Bukan serupa hadis. Kalau qiraat tu dia serupa hadis tu je. Dia ada sanad-sanad dia. Hak Quran ni tidak perlu sanad. Hak lagu ni tak ada siapa dia boleh bantah. Tak ada siapa dia boleh lawak. Tak nak mari qiraat mana pun. Kalau kata mutawatir, cuba cetak nak tahu lagu mana. Jadi orang Islam tak boleh terima. Sebab itu kita kena terima hak ada ni lah Quran. Dah hak lain-lain tu ngaji gitu saja. Ngaji gitu saja. Sedap lah bunyi lagu nak baca gini boleh. Sekadar tu je lah. Tapi hak kita nak tonjolkan kepada masyarakat, kepada dunia Quran ni mutawatir berbeza daripada kitab lain. Hak mana? Hak ni lagu ni tak ada lain dah. Gitu. Dengan sebab itu kita kata hak paling baiknya hak ni semua ni pendapat belaka, tak ada nas. Ala sab'ati ahruf. Gitu je. Kalau benda ni benda penting, mesti dia royak dah. Sahabat-sahabat royak. Hak ni maksudnya. Maknanya benda ni tak penting mana. Sambil lalu pun dengar tak apa, benda lepas. Cerita lepas. Cerita lepas. Apa kalau apa nama ni kita baca dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis, ya Musa aqbil wala takhaf. Ada baca ya Musa halumma wala takhaf. Apa boleh baca lagu tu? Baca lagu tu. Hak ni lah dia katakan khilaf dulu ni. Benda tu tak ada. Kalau baca lagu tu boleh tulis lagu tu. Apa tak cetak kata lagu tu? Apa tidak berlaku? Inilah orang panggil mukjizat. Hak tidak sebenar-benar yang diakui oleh Allah sebagai kitab la raiba fi. Tidak ada sebarang keraguan tentangnya tu. Dia nak boleh tak ada keraguan tu, dia kena setara mana? Dia kena setara Quran ni. Hak ada. Orang hafal bukan seorang dua, juta. Sepanjang masa ada semua. Orang tulis bukan sebuah dua. Lah ni zaman cetak pula. Banyak lagi. Zaman elektronik pula. Banyak lagi masuk. Dalam apa nama ni CD lah, dalam komputer lah masuk Quran. Lagu ni tak ada lagu lain. Duk tulis lagu ni, duk hafal lagu ni, duk ngaji lagu ni, duk semaya lagu ni, baca ni. Buat mari lagu mana? Tak boleh ubah. Itulah mukjizat. Benda lagu ni boleh ragu. Mana ada kitab setara tu? Itu bendanya. Tak apalah. Kalau kita terima pendapat-pendapat tadi, dia akan jadi nampak banyak percanggahan. Pasal apa dia lah apa lagu ni berlaku. Cuba royak seorang dalam dunia. Usah kau nak kata mutawatir. Ahad pun 10 orang berpayah nak cari. Hafal mengikut semua qiraat. Ada? Tak ada. Cuba mari Quran banyak ada. Tulis lagu lain.
Berbeza mengikut perbezaan tadi ada, walaupun kita kata kiraan mutawatir sekalipun. Ada ke? Tak ada. Usah ke hak lain-lain, hak tersebut cara hak tu hak mutawatir ke? Hak mengikut Ibnu Katsir, mengikut Hamzah, Kisai tadi. Ada ke orang tulis? Ada. Untuk orang ngaji, ada ke orang ngapa mengikut hak tu? Ada. Dengan sebab itu kita tengok nampak berbeza apa namanya kemutawatiran Quran itu kedudukannya sangat tinggi sehingga la raiba fih lah kata. Kalau dia ada hak seperti kita kata tadi ada, orang boleh ragu dah. Zaman Nabi tak tulis lagi, zaman Sayyidina Osman baru tulis. Jadi zaman Nabi sepatutnya tulis lagu mana tidak mutawatir itu dari segi tulisan. Orang boleh ragu dari segi itu. Mana-mana orang kemudian orang akan boleh kata begitu. Ini mutawatir. Ada hak apa lagu lain? Ada? Tak ada. Mutawatir juga tu. Tak ada. Hak mutawatir hak apa je serupa hak apalah ni. Itulah yang kita kena terima. Jangan main-main Quran ini. Kalau ada hadis-hadis, kita kena takwil pusing biar sesuai dengan dia. Jangan sampai jadi Quran itu diragui kerana hadis-hadis ini. Itu bukan cara mengaji hadis. Mengaji hadis jadi kuat kita terima Quran yang ada ini. Bukan makna mengaji hadis kau ragu, timbul keraguan. Pasal apa? Banyak sangat ni pendapat kita tak tahu nak pegang mana. Bukan lagu tu. Tak apalah. Jadi hak lain-lain tu ni dalam riwayat dia kata sami'an aliman azizan hakimah. Hak tepat sami'an aliman tu kalau nak letak azizan hakimah, suatu ketika dahulu ada. Itu pun adakah ia sabit sebagai Quran? Hak ni mutawatir ke ni? Tak mutawatir. Kalau kita nak kata Quran, bila-bila masuk dia kena mutawatir. Hak ni mutawatir ke dulu? Apatah lagi kalau nak buat learning, dia nak rayak sini, hak maksud dia sini, nak rayaknya Tuhan tu sifat dia berlaku. Kalau tepat sami'an aliman kita kata azizan hakiman, itu memang sifat dia. Bukan makna boleh ditukar ayat tu, hak tepat sami'an basira tu, mana tukar dengan azizan hakiman, tak boleh lagu tu. Nak ayat ini semua sifat Tuhan yang tersebut di dalam Quran. Sehingga kata kalau kita letak situ pun ya Allah juga, bukan sifat orang lain. Tetapi boleh kalau kita buat sewenang-wenang gitu? Tak boleh. Kalau nak ada pun suatu ketika dahulu di zaman Nabi SAW, lepas tu habis dah cerita tu. Habis dah cerita. Kalau hak dulu jangan sampai tukar ayat azab pergi jadi rahmat, hak rahmat tu pergi jadi azab. Sampai gitu. Kemudahan di suatu ketika dahulu. Kemudian itu semua sudah tidak ada. Ini cerita sejarah berlaku. Cerita sejarah berlaku. Dan hak ni dia kata Allah suruh engkau ajar umat engkau mengikut 7 cara. Mengikut 7 cara. Dengan cara yang mana daripada hak 7 tu mereka baca mereka betul. Bila? Dulu. Bukanlah ni. Mereka betul. Itulah maksudnya. Kemudian pergi kepada bab lain itu. Itulah sekadar itulah dulu untuk malam ni, dan kita akan sambung semula seterusnya babud doa. Wallahu a'lam.